Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita berada dalam kuliah maghrib untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang hadis ataupun peristiwa-peristiwa akhir zaman. Moga-moga insya-Allah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersiaran daripada surah An-Nur fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Dan saya mengalu-alukan kedatangan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini. Antaranya Mar WKN, Azizah Izzah, Alhamdulillah, Port Dickson clear, Alhamdulillah. Dan juga Wan AMN dan sebagainya. Dan saya mengalu-alukan juga sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian mengenai isu yang kita bincangkan tentang peristiwa akhir zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kali ini merupakan siri yang ketiga perbincangan kita pada malam ini, iaitu pada minggu lepas kita bincang sedikit peristiwa-peristiwa yang akan berlaku yang melibatkan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda besar. Yang antara lain kita sebut tentang kedatangan Mahdi, tentang Malhamah Kubra, tentang keluarnya Dajjal. Dan hari ini insya-Allah kita nak sambung lagi perbincangan kita, terutama berkaitan dengan fitnah Dajjal, yang merupakan satu ujian yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada pengutusan Adam alaihissalam sampailah kepada hari kiamat. Tuan-tuan, dalam hadis sahih Muslim daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia menyatakan, "Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina wa nahnu natadzakkar." Satu hari kami tengah berbincang-bincang, berdiskusi di kalangan sahabat ni, tiba-tiba muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma tadhakkarun. Lalu Nabi SAW bila Nabi muncul, Nabi bertanya, ma tadhakkarun, apa yang kamu sedang bincangkan? Apa yang sedang kamu diskuskan? Qalu, maka sahabat berkata, nadhkuru sa'ah. Kami tengah mengingati kiamat. Kami tengah bincang-bincang tentang peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, iaitu tentang hari kiamat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan menyaksikan sebelum kiamat itu 10 tanda. Ini salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kamu akan saksikan 10 tanda. فذكر الدخان والدجال والدبة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تطل الناس إلى محشرهم. أو كما قال حديث رواه مسلم، حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Lalu apa yang disebut oleh Nabi SAW? Nabi kata, lan taquma, tidak berlaku kiamat
hatta tarau qablaha 10 ayat, sehinggalah kamu menyaksikan sebelum kiamat itu ada 10 tanda. Fadzakara, lalu Nabi pun menyebut tentang tanda-tanda tersebut. Apa dia? Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Dalam Al-Quran ada surah Ad-Dukhan. Fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Tunggulah kamu pada hari yang langit mendatangkan dukhan, asap yang jelas, yang nyata. Nabi sebut tentang dukhan. Wad-Dajjal, Nabi sebut tentang Dajjal. Wadabbah. Dabbah itu apa? Binatang bumi yang akan keluar dari Bukit Safa, yang akan memberi pengecaman siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Wa tulu'ash syams min maghribiha, yang keempatnya matahari naik dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar kiamat. Yang kelima, wa nuzula Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam pada akhir zaman. Yang keenamnya, wa Ya'juj wa Ma'juj, datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kata Nabi, wa thalathata khusufat, 3 gempa bumi akan berlaku. 6 cabut 3, 9 lah. Khasfun bil masyriq, 1 gempa bumi yang akan berlaku di timur. Wa khasfun bil maghrib, 1 gempa bumi akan berlaku di barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan 1 gempa bumi akan berlaku di semenanjung tanah Arab. Dan yang ke-10, wa akhiru dhalik, akhir sekali, narun, akan keluarlah api. Tatrun nasa ila mahsyarihim, yang akan menghalau manusia ke tempat berkumpul mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam hadis Sahih Muslim ini, Nabi menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda besar kiamat. Tetapi tidak bermakna yang Nabi sebut itu mesti mengikut kronologi, mengikut satu persatu, ikut susunan turutan, tidak. Tidak, tuan-tuan. Sebab itu para ulama bila mana melihat kepada hadis-hadis Nabi SAW, telah menyusun kembali mengikut sekuen, mengikut aturan apakah yang akan berlaku. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan, kita ucapkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini menerusi surau An-Nur, fasa 3, fasa 3A, Bandar Seremban Selatan. Baik. Jadi tak sebentar ya. Nak tutup kipas kejap. Sejuk kena kipas. Cuaca malam ni agak sejuk. Tadi hujan. Di sini hujan. Dan kena kipas pula, lagi sejuk lah. Jadi saya tutup kipas bagi okey sikit. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah, kita sambung. Dan dia tak dengar bunyi lah. Tadi saya duk cakap ni ada bunyi. Background lah. Background tu bunyi kipas lah. Dan sekarang ni dah tak ada bunyi, senyap. Baik, tuan-tuan. Sekali lagi saya mengeluh-ngeluhkan, sahabat saya tengok ni ada yang update ni, Alhamdulillah. Muhammad Sayuti, Nurizan, Zakaria, yang Wan AMN, Nur Shuliana dan sebagainya yang mengikuti perbincangan kita pada malam ini, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan macam saya sebut tadi, bahawa sekiranya ada apa-apa persoalan, anda boleh kemukakan persoalan anda pada ruang komen itu. InsyaAllah saya akan tengok soalan-soalan yang dikemukakan oleh tuan-tuan dan perempuan. Saya akan respon dari semasa ke semasa. Baik. Jadi, saya nak sambung perbincangan kita. Daripada hadis Nabi tadi, Nabi sebut tentang apa? Dukhan, Dajjal, Dabbatul Ar, matahari naik sebelah barat, turunnya Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, dan gempa bumi yang akan berlaku. Jadi, sebenarnya, kalau kita nak bahagikan, mengikut apa yang disebut juga oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menyatakan bahawa
Kiamat, tanda-tanda besar kiamat ini, dia boleh bagi dua pula. Kita sebut dulu bahawa tanda kiamat ni, peristiwa akhir zaman ada dua. Satu tanda kecil, satu tanda besar. Baik, sekarang kita nak bincang tanda besar aja. Tanda kecil kita tak nak bincang, sebab benda tu dah banyak berlaku. Dan kalau tuan-tuan nak tengok tanda kecil, ada satu buku saya yang baru terbit tahun ni lah. Baru terbit tahun ni, Manusia Akhir Zaman. Saya tak kat mana buku tu. Manusia Akhir Zaman, tak ada kat sini. Dalam buku tersebut menyajikan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang manusia akhir zaman. Jadi itu lebih kepada perbincangan-perbincangan tanda-tanda kecil. Tak ada kat sini, saya cuba tengok kalau ada tepi-tepi ni buku tu. Baik, itu tanda-tanda kecil. Cuma yang saya nak bincangkan tanda-tanda besar. Mar dia kata apa? Assalamualaikum. Adakah kita sekarang menghadapi akhir zaman apabila berlakunya pelbagai ujian dan wabak sehingga kini entah bila akan berakhir? Ya. Wabak yang berlaku pada zaman kita ini merupakan tanda akhir zaman. Tetapi saya sebut bahawa ini masih lagi dalam rangkuman tanda-tanda kecil. Sebenarnya. Belum tanda besar? Ya, belum. Belum. Walaupun boleh dikatakan kita sudah berada di ambang untuk berlakunya tanda besar. Baik, daripada hadis Nabi yang sebut 10, ada lagi hadis lain. Tapi hadis ni sebut 10. Ada lagi hadis lain yang menyebut tentang tanda-tanda akhir zaman. Cuma, kata para ulama, tanda besar itu pula bagi dua pula. Yang pertama, dia ada kaitan dengan manusia. Tanda-tanda yang berkaitan tentang manusia, berlakunya peperangan, berlakunya situasi di kalangan manusia. Manusia itu apa dia? Mahdi, kemudian peperangan, Malhamah Kubra, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Ini semua tanda-tanda besar akhir zaman yang melibatkan manusia secara khusus. Secara khusus. Bukan kata tanda lain tak kaitan dengan manusia, tidak. Tapi ini peperangan antara manusia. Pertelingkahan, pergaduhan, pertembungan dan seumpamanya. Yang keduanya, tanda-tanda yang melibatkan cakrawala. Tanda-tanda akhir zaman, hak tu lagi dekat dengan kiamat. Antaranya apa? Antaranya dukhan, asap. Itu tanda cakrawala. Matahari naik sebelah barat, itu tanda cakrawala. Gempa bumi yang berlaku, yang gempa bumi yang sangat dahsyat, bukan gempa bumi yang sekarang ni, yang sebelum berlaku kiamat. Dan itu semua merupakan tanda-tanda yang berbentuk cakrawala. Itu betul-betul dekat dengan kiamat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas telah kita bincangkan tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Saya sebut tentang Mahdi. Kita telah bincang dah tentang Mahdi pada kuliah yang lepas. Kita juga telah bincang dah macam mana Baitul Maqdis menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi. Kita telah bincang dah bagaimana berlakunya Malhamah Kubra. Dan kita dah bincang dah bagaimana selepas daripada itu, setelah kemenangan umat Islam, tentera Mahdi menang, mereka dapat membuka Konstantinopel sampai ke Rom. Kita telah bincang dah. Selepas daripada itulah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal kita telah bincang sikit, tuan-tuan. Hari ni insya-Allah kita nak sambung. Malam ni nak sambung tentang Dajjal. Jadi Dajjal ni, tuan-tuan, kalau kita lihat keberadaan Dajjal sebagai ciri kiamat sudah diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Banyak. Antaranya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menyatakan anin Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, La taqumu as-sa'ah hatta yadhhara 30 dajjalun kulluhum yaz'um annahu Rasulullah wa yafidul mal fayakthura wa tadhhar al-fitan wa yakthura al-harju
Qala qila wa ayyumal harju? Qala al-qatlu thalathan. Apa maksud hadis ni? Sebelum itu ada soalan daripada Muhammad Sayuti. Okey, Muhammad Sayuti ada soalan. Dia kata apa ni? Ustaz, adakah berlakunya gerhana dikira tanda kiamat dah dekat? Baik, gerhana berlaku sejak zaman dulu lagi. Tetapi bila dekat dengan kiamat, gerhana semakin kerap berlaku. Ya, betul. Itu tanda kiamat. Sebab itu tuan-tuan perasan tak? Dulu masa kecil-kecil dulu, memang saya duk perhati, gerhana memang berlaku. Tapi jarang-jarang. Tetapi lately ni, sekarang ni boleh kata, kerap gerhana berlaku ni. Baik gerhana bulan, lain banyak lah kan. Gerhana matahari kerap berlaku. Nak dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Dekat dengan kiamat, lagi banyak gerhana-gerhana berlaku. Bahkan, sebelum kedatangan Mahdi. Kalau tuan-tuan nak perasan bila datangnya Mahdi, sebelum kedatangan Mahdi, pada bulan Ramadan yang sama akan berlakunya dua gerhana. Satu gerhana matahari, satu gerhana bulan. Itu sebelum datangnya Mahdi. Maknanya pada tahun itu, kalaulah bulan Ramadan berlakunya gerhana tersebut, maka bulan Zulhijjah pada tahun tersebut akan datangnya Mahdi. Yang disebut namanya Muhammad bin Abdullah. Mahdi al-Muntazar. Baik. Jadi, gerhana-gerhana itu juga merupakan tanda-tanda kiamat. Baik. Kita balik kepada hadis ini. Iaitu hadis ini daripada Abu Hurairah yang menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hana Wancik kata line tak clear. Kak Perleh. Siapa tak clear? Saya pun tak tahu. Tempat line clear ke tak clear? Kalau semua pakat tak clear, maknanya masalah dekat saya lah. Masalah lain saya. Tapi kalau Perleh je tak clear, tempat lain clear, itu masalah Kak Perleh. Cuba kawan-kawan lain bagi feedback, tengok macam mana. Tempat lain okey ke tak okey. Kalau tempat lain okey, maknanya itu masalah Kak Perleh. Kalau tempat lain pun tak okey, itu masalah kat saya lah. Saya nak tengok mana kot dia punya line dia kot macam mana ke, sangkut-sangkut dan sebagainya. Habib Azmi kata, Alhamdulillah Ipoh clear. Johor clear. Ni maknanya apa? Ni maknanya Perleh lah. Pasal duduk dekat Siam kot. dia apa? Dia tak apa nak clear kan. Tempat lain clear tu. Johor pun clear, Ipoh pun clear, Sarawak pun clear. Tu dia. Sahabat-sahabat kita daripada Sarawak pun clear. Alhamdulillah. Jadi sahabat kita daripada Perlis tadi cuba cek line. Line. Kelantan pun clear juga. Mak Suti kata. Jadi clear belaka. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi, Seremban Selatan. Seremban Selatan kena clear lah. Sebab kita bersiaran daripada Surau An-Nur. Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Kalau tak clear, nanya lah. Jadi, dalam hadis ini, Abu Hurairah kata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga muncul 30 lelaki. Dajjalun, kadzabun, kata Nabi. Dajjal, 30 dajjalun, 30 dajjal. Pendusta-pendusta. Sebelum datangnya Dajjal yang betul ini datang tu, sebab Dajjal tu maksudnya pendusta, pembohong. Sebelum datangnya Dajjal, pembohong yang besar ni, datang dulu Dajjal-Dajjal yang lain, pendusta-pendusta yang lain. Yang mana mereka kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka mengaku mereka sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Tu dia tuan-tuan. Hak mengaku sebagai Nabi ni makin banyaklah kita tengok. Kita tengok makin banyak. Sampai Melayu pun ada Nabi Melayu. Ini pendusta-pendusta kata Nabi SAW. Kemudian wa yafidhul mal, harta akan berlimpah ruah. Duit orang nak dapat mudah. Hari ni tuan-tuan kita nampak di samping kemelesetan ekonomi, tapi cara nak dapat duit mudah. Ada orang seminggu dia buat kerja, dia boleh jadi jutawan. Ada orang dia menega bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan dapat 1 million. Mana boleh kita terbayang zaman dulu, ya Allah. Saya ingat lagi zaman dulu susah. Kan? Zaman sekarang mudah. Itu kata berlimpah ruah. Fitnah akan bermaharajalela. Hari-hari berlaku fitnah. Hari ni kita dapat saksikan dah fitnah itu berlaku melalui kadang-kadang medsos, media sosial. Berlakunya fitnah. WhatsApp berlakunya fitnah. Orang buat fitnah mudah sekarang. Kadang-kadang
Dia lukis, dia letak gambar orang, dia buat caption, dia letak kau ni kata, sedangkan tak ada, dia tak kata apa pun. Fitnah. Kan? Ujian-ujian. Melalui Facebook, Instagram, Twitter, macam-macam. Dah jadi, itu semua tanda kiamat yang sudah disebut oleh Nabi SAW. Kemudian, Nabi kata lagi, wa yakthurul harju. Berlakunya al-harj. Apa itu al-harju? Ditanyakan kepada Nabi SAW, apa itu harju? Maka Nabi SAW menyatakan, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan dan pembunuhan. Maknanya peperangan dan pembunuhan. Itu merupakan, kita kata, itu merupakan tanda-tanda kiamat. Dan apa yang disebut oleh Nabi SAW itu sudah pun berlaku. Sudah pun berlaku. Cuma yang belum berlaku lagi kita sebut ialah tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar yang bermula dengan Mahdi. Baik, dalam hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah menyatakan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal sittan. Nabi kata, segeralah kamu beramal sebelum munculnya 6 perkara. Kita nak kena ambil kesempatan untuk betul-betul beramal sebelum datangnya 6 perkara. Apa dia 6 perkara itu? Tulu'ash syams min maghribiha. Yang pertama, matahari naik sebelah barat. Yang kedua, awid dukhan. Yang keduanya adalah asap. Dukhan. Yang ketiganya, awid dajjal. Yang ketiganya adalah dajjal. Yang keempatnya, awid dabbah. Iaitu binatang bumi. Yang kelimanya adalah, Nabi kata, au khassata ahadikum. Au khassata ahadikum, iaitu kekhususan salah seorang daripada kamu, iaitu kematian. Dan yang keenamnya, au amril ammah, ataupun urusan umum, iaitu berlakunya kehancuran kiamat itu secara keseluruhannya. Jadi dalam hadis Nabi SAW ini, Nabi sebut tentang 6 petanda kiamat yang kita nak kena beramal sungguh-sungguh sebab datang 6 ni. Sebab bila datang 6 ni, kita dah tak nak buat apa dah. Kalau kita sebelum tu tidak beramal, maka datang 6 ni, kita jadi kelang kabut. Orang tahu kata cemperah habis dah. Tak nak buat apa dah. Antaranya apa? Matahari naik sebelah barat. Bila mana matahari naik sebelah barat, waktu itu, kalau nak bertaubat pun sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak boleh buat apa dah. Matahari naik sebelah barat. Kemudian dukhan. Sebab dukhan juga jerebu. Jerebu ni kadang-kadang bila berlaku jerebu tempat kita, semua orang kata, oh itu tanda kiamat. Dah. Dukhan yang disebut dalam hadis ini merujuk kepada dukhan yang berlaku pada akhir zaman selepas matahari naik sebelah barat. Lepas matahari naik sebelah barat, taubat sudah tak diterima oleh Allah. Jadi kalau orang tak beramal sebelum itu, maka tak diterima dah lepas pada tu. Kemudian, dukhan ni pula, dia datang yang meliputi masyriq wal maghrib, yang meliputi timur dan barat. Yang waktu tu bila orang beriman, mereka sedut dukhan, jerebu tu, asap tu, sedut tu jadi sesema. Jadi zukam, jadi sesema. Tetapi bila orang kafir sedut, mereka jadi macam orang yang minum arak, terhoyong-hayang, sakit masuk dalam tubuh badan mereka, keluar balik ke lubang hidung, lubang telinga, asap itu, kembung perut. Itu keadaan itu. Itu berlaku bila? Di akhir zaman. Jadi Nabi kata kena beramal sebelum datang semua benda itu. Awid dajjal, sebelum datang dajjal. Nabi kita kena beramal sebelum datang dajjal. Sebab apa? Sebab bila dajjal datang, kalau kita tak beriman sebelum itu, kalau kita tak beramal sebelum itu, maknanya amat sukar waktu itu kita nak jadi baik, payah. Dajjal begitu mudah akan dapat menguasai seseorang itu. Sebab tu jangan duk tunggu dajjal. Kena beramal sebelum itu. Dan Nabi kata juga awid dabbah, sebelum datangnya binatang bumi. Sebab binatang bumi ni dia akan datang selepas matahari naik sebelah barat. Selepas taubat sudah tak diterima. Jadi nak buat amal pun tak jadi dah waktu tu. Binatang bumi dia datang tu untuk mengecam siapa yang berpura-pura. Terus ada pura-pura lah kamu ni tak beriman pun. Begitu.
Dan au khassata ahadikum, ataupun kematian, itu juga satu petanda kiamat yang seringkali kita bincangkan juga, dan itu merupakan tanda kiamat yang paling dekat dengan kita, yang kita tidak tahu bila akan berlaku. Maka kita kena sentiasa bersiap sedia, badiru bil a'mal, kena bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya kematian. Dan yang keenam, Nabi kata wa amral ammah, ataupun urusan umum yang melibatkan peristiwa kiamat yang benar-benar terjadi. Itu juga nak buat apa dah? Nak beramal pun tak boleh dah. Jadi sebelum datang 6 ini, Nabi pesan pada kita, kita kena beramal. Dan kita pun tak tahu bila datang 6 ini, maka kita beramal lagi sekarang. Kita mempertingkatkan amalan kita. Kita jadikan musim PKP ni, musim kita berkurang dalam rumah ni, kita perbanyakkan amalan kita. Perbanyakkan kuliah-kuliah online, kita perbanyakkan baca kitab, baca buku, perbanyakkan ibadah, solat, baca Quran dan pelbagai lagi. Baik, tuan-tuan. Balik kepada perbincangan kita. Hari itu kita dah bincang, kita sebut tentang Mahdi dah sebut. Kita sampai kepada perbincangan Dajjal. Dajjal ni maksud dia apa? Penipu, pembohong. Itu Dajjal. Sebab tu Nabi palsu juga disebut sebagai Dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebut tadi. Jadi sebab itu sebelum datangnya Dajjal pada akhir zaman, akan datang terlebih dahulu sejumlah Dajjal. Sejumlah Dajjal yang mengaku sebagai Nabi ni. Dan yang terbesar adalah Al-Masihud Dajjal, yang akan muncul sebelum turunnya Nabi Isa AS pada akhir zaman. Dan Dajjal itu dia memberi maksud pembohong besar, penipu, berdusta dan sebagainya. Dia merupakan dan Dajjal dinamakan Dajjal sebab dia menutupi kebenaran dengan kebatilan, ataupun dia menutupi kekufuran di hadapan manusia dengan kebohongan. Dan itulah yang sebab Dajjal juga dia berasal dari perkataan tertutup, iaitu dia menutup kebenaran. Dan dia dinamakan sebagai Al-Masihud Dajjal. Perasan tak disebut Al-Masihud Dajjal? Al-Masih Ad-Dajjal, Masih itu maksud dia terpadam. Masih, masaha, padam. Kerana mata kanan dia terpadam atau terhapus. Jadi dia ni banyak berdusta dan dia tutup dan disebut juga terhapus itu juga merujuk kepada dia menutupi kebaikan dengan keburukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu maksud Dajjal. Kemudian kita lihat bagaimana Dajjal ini dia sejarah kemunculan Dajjal ni sebenarnya dia dah ada pun. Dajjal telah lahir pun. Dan ada kaul menyatakan dia telah dilahirkan sebelum 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa AS. Dikatakan begitu. Dan Dajjal ni memang matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah. Dia mata kirinya celek, tapi celeknya itu pun agak terbeliak. Dia adalah cacat. Dan Nabi SAW telah memberitahu dalam hadis yang panjang, 3 muka surat hadis tersebut, berkaitan dengan Tamim Ad-Dari yang dia berlayar pada zaman Nabi dan dia sampai ke pulau dan dia bertemu dengan Dajjal, dan Nabi mengesahkan yang dia bertemu itu adalah Dajjal. Maknanya dari sudut keberadaan Dajjal, Dajjal dah ada, dah wujud. Allah dah cipta ada pun Dajjal itu. Dan dia diciptakan sebagai manusia yang umurnya panjang. Umur Dajjal panjang. Walaupun dia dah hidup lama, dia belum mati lagi sebab dia akan mati pada akhir zaman. Cumanya Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan dia, maknanya tidak dibenarkan, tidak diizinkan dia keluar daripada penjaranya. Dia diikat, dipenjarakan kecuali di akhir zaman. Setelah orang Islam berhasil membuka Konstantinopel, Rom yang kita telah bincangkan. Pada waktu itu selepas umat Islam di bawah kerajaan Mahdi berjaya membuka Konstantinopel, berjaya membuka Rom, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebenaran kepada Dajjal. Dia sebagai seorang manusia biasa yang memimpin suatu ketenteraan yang besar. Pertama kali dia akan keluar daripada satu daerah yang namanya Isfahan. Isfahan. Hari ini Isfahan tu di Iran lah. Waktu itu dia dibantu oleh 70,000 tentera-tentera Yahudi yang tinggal di kota itu. Mereka lengkap bersenjata, mengenakan pakaian khusus bagi mereka.
Itu. Juga di situ Dajjal mula-mula dia akan keluar, dia akan tampil, dia mengaku sebagai raja, sebagai ketua. Dia sebagai raja dulu, dia pimpin tentera. Kemudian lepas tu dia mengaku sebagai nabi. Dia akan mengaku sebagai nabi. Sebab tu Dajjal ni semua dia mengaku sebagai nabi. Last sekali Dajjal dia akan sebagai nabi, dan last sekali dia akan mengaku sebagai Tuhan. Itu yang kata Dajjal. Macam Firaun lah. Firaun mengaku sebagai Tuhan. Dan dia akan diikuti. Contoh tengoklah kisah Firaun. Bagaimana rakyat jelata dia ikut. Bagaimana ramai pengikut-pengikut dia. Payah ramai yang diikut dia. Yang tak ikut tu tak ramai. Macam tu juga Dajjal. Dia mengaku sebagai Nabi pun orang ikut. Lah kali sebagai Tuhan pun dia orang ikut. Terutamanya di kalangan orang yang tidak ada ilmu. Orang yang tak tahu apa-apa. Orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak dapat hidayah. Kecuali orang yang saleh, para pejuang yang bertakwa pada Allah yang menolak Dajjal. Jadi Dajjal ni dia memasuki negara demi negara, kampung demi kampung, tempat demi tempat. Dan tidak tersisa, tidak terbiar satu tempat pun, satu negara pun, melainkan dia akan jelajah semua sekali. Dia akan pergi semua tempat. Kecuali Makkah wal Madinah. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita di Malaysia ni, di Seremban macam mana? Seremban Selatan. Dajjal akan datang juga. Tak tahulah dia ada menapak di Seremban ke macam mana ke, tapi dia akan tawaf satu dunia. Kecuali yang dia tak boleh masuk Makkah dan Madinah. Dan waktu itu Baitul Maqdis juga dia tak masuk. Sebab apa? Sebab Baitul Maqdis menjadi pusat pemerintahan Al-Imamul Mahdi, yang mana lepas pada tu bila dia tak boleh masuk Makkah Madinah, barulah dia pergi ke sana untuk dikepung Baitul Maqdis. Cuma Baitul Maqdis tidak dijaga oleh malaikat kecuali tentera-tentera Mahdi. Berbeza dengan Mekah Madinah yang memang dia tak mampu. Dan dia memerintah di muka bumi ini, dia bermaharajalela selama 40 hari. Disebut dalam hadis Nabi SAW, 40 hari itu, hari yang pertama seumpama setahun, hari yang kedua seumpama sebulan, hari yang ketiga seumpama seminggu, hari yang seterusnya sampai hari ke-40 macam hari-hari biasa. Jadi totalnya semua sekali lebih kurang setahun lebih lah. Setahun 2 bulan. Lebih kurang. Total kira tengoklah. Lebih kurang macam tu. Jadi Dajjal ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kemampuan kepada dia untuk melakukan perkara-perkara luar biasa, sehingga kan dia menyesatkan ramai orang, tuan-tuan. Maka dengan sebab itu ketika Dajjal berjaya berada di puncak, dan waktu itu dia ketika dia tidak berjaya untuk kepung Mekah dan Madinah, sebab dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu dia pun pergi ke Baitul Maqdis. Dan pada ketika itu dikepung Baitul Maqdis. Dan pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, yang membawa petunjuk, yang mana beliau baginda akan turun di Menara Putih sebelah timur di Dimashq, Manaratul Bayda di Dimashq, di Damsyik. Dan kedatangan Nabi Isa akan disambut oleh orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhimpun di sekeliling baginda. Lalu Nabi Isa akan pergi ke mana? Akan pergi ke Baitul Maqdis. Dan di situ dia, tuan-tuan, adalah peristiwa yang berlaku seterusnya. Itu kita akan bincang bagaimana akhirnya bagaimana Nabi Isa akan membunuh Dajjal yang disebut dalam hadis, iaitu yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi babil Lut au ila janibil Lut, iaitu Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lut atau di samping Lut. Tuan-tuan tengok di Palestin kat mana Babul Lut. Memang kat situ. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah. Baik. Kita tak sampai yang tu lagi. Kita masih lagi membincangkan tentang Dajjal. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Siapa Dajjal? Dajjal antara sifat beliau seorang lelaki. Bukan perempuan. Dajjal adalah seorang lelaki. Kelihatan muda, disebut sebagai syab, orang muda, dan berkulit agak kemerahan, dia pendek, dan rambut kerinting, keningnya lebar, dadanya bidang, mata kanan buta, dan disebut juga sebagai seakan-akan buah anggur, kan? Dan semasa dia mengaku sebagai Tuhan,
tertulislah di dahinya kafarah kufur. Kufur. Orang yang beriman dapat baca, dan sifatnya antaranya dia adalah seorang yang mandul. Yang mandul. Dia tidak melahirkan anak. Dan dia akan keluar, yang pertama sekali dia akan, bila mana Allah Ta'ala memberi keizinan pada dia, dia akan muncul dari Khurasan ataupun Aspahan yang diikuti oleh 70,000 Yahudi. Setelah dia muncul, macam kita sebut, dia akan duduk memerintah dengan segala kekuasaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia selama 40 hari. Jadi itu yang akan berlaku kepada Dajjal. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Baik, jadi apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh Dajjal yang menyebabkan ramai tertipu dengan Dajjal? Ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada Dajjal. Sebenarnya yang disebut sebagai fitnah tu maknanya ujian yang didatangkan oleh Dajjal ini, iaitu satu fitnah yang sangat-sangat besar. Antara fitnah Dajjal apa? Disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu daripada Abi Umamah Al-Bahili. Qala khatabana Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah berkhutbah kepada kami. Qala wa inna min fitnatihi an ya'mura as-sama' an tumtira fatumtir wa ya'muru al-ard an tunbita fatunbit. Kata Nabi SAW, dan termasuk daripada fitnah Dajjal adalah dia memerintahkan langit supaya menurunkan hujan, maka turunlah hujan. Itu dia. Dan dia memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhan. Baik, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Begitu sekali daripada apa yang kita kata fitnah-fitnah yang berlaku kepada ujian Dajjal itu. Sehingga kan dia boleh, bukan sekadar itu, Dajjal dia boleh mendatangkan makanan dan minuman. Kalau siapa lapar, kamu nak? Okey, nah makanan. Dia boleh bagi on the spot. Itu dia tuan-tuan. Jadi maknanya di situ, satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW untuk berdoa. Doa sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik menyatakan, bagaimana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surah min al-Quran. Rasulullah SAW mengajar para sahabat satu doa yang seumpama Nabi mengajar Al-Quran, satu surah daripada Quran, iaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Dan ada riwayat menyatakan Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam, ya Allah aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam, wa a'udzu bika min azabil qabri, dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Dajjal. Maka hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, menunjukkan kepada kita bahawa betapa pentingnya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah Dajjal, kerana fitnah Dajjal fitnah yang sangat-sangat besar yang boleh menggugat iman seseorang yang tidak betul kuat iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah hadis daripada Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah kata sami'tu Rasulullah sallallahu yasta'idzu fi salatihi min fitnatid dajjal. Kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah SAW selalu meminta perlindungan Allah daripada fitnah Dajjal dalam salat baginda. Maka dengan sebab itu kita baca doa yang kita sebut tadi di dalam salat-salat kita. Jadi dan apa lagi cara untuk kita buat untuk selamat daripada fitnah Dajjal, ialah kita membaca suratul Kahfi. Daripada Abi Darda bahawa Nabi SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratul Kahfi
usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada kejahatan Dajjal. Dan fi riwayatin min akhiri suratil Kahfi. Riwayat yang lain menyatakan 10 ayat daripada akhir surah Al-Kahfi. Dan saya melihat bukan sekadar kita membaca surah Al-Kahfi, tetapi kita menghayati makna yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Sebab dalam surah Al-Kahfi ini menceritakan tentang kekuatan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa juga keadaan, apa juga situasi, bahawa keimanan akidah itu merupakan sesuatu perkara yang perlu ditegakkan. Maka bila kita faham surah Al-Kahfi, kita baca sungguh-sungguh, kita hayati betul-betul, datang Dajjal, insya-Allah kita dapat mengekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Dajjal ni dia boleh buat satu benda yang sangat-sangat luar biasa. Antaranya hadis daripada Huzaifah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, Ad-Dajjal a'warul ain al-yusra, jufalu sya'ri ma'hu jannatun wan nar, fanaruhu jannah wa jannatuhun nar. Kata Nabi SAW, Dajjal itu buta sebelah matanya, rambutnya kerinting, syurga dan neraka bersamanya. Yang dia tunjukkan neraka itu syurga, yang ditunjukkan syurga itu adalah neraka. Jadi itu. Hak ditunjuk syurga neraka, hak ditunjuk neraka itu syurga, terbalik. Kan? Jadi siapa yang ikut syurga Dajjal masuk neraka. Tetapi siapa yang sanggup berhadapan dengan neraka daripada Dajjal, maka itu ahli-ahli syurga kerana mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang Dajjal, yang banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang bagaimana Dajjal ini suatu makhluk manusia yang benar-benar akan muncul di akhir zaman, yang membawa ujian yang sangat-sangat besar kepada ummah, kepada manusia, dan dalam keadaan itu hanyalah akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dapat menjaga kita, yang akan dapat mempertahankan diri kita daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Setelah Dajjal, apa yang berlaku? Semasa Dajjal itu, tuan-tuan, semasa dia kepung Madinah, ada juga satu peristiwa yang penting yang berlaku yang boleh kita bincangkan, insya-Allah. Tapi masa dah tak mengizinkan pada kita, kan? Dan waktu dah tamat. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan, insya-Allah, pada waktu yang sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk hari ini, untuk malam ni, saya rasa mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mengikuti perbincangan kita boleh faham kot, no? Yang mana tak faham, nanti insya-Allah minggu depan boleh tanya soalan apa-apa yang tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan tanya, biar clear, biar jelas. Mungkin ada benda yang saya tak terfikir untuk sampaikan, kan? Jadi anda ada yang masih lagi benda-benda yang masih kita kata nak tahu, jadi anda boleh tanya. Dan insya-Allah lepas pada itu kita akan bincang tentang apa yang berlaku seterusnya, macam mana turun Nabi Isa, macam mana Nabi Isa bunuh Dajjal, dan lepas itu apa pula yang berlaku, insya-Allah nanti kita akan sambung. Wallahu taala alam. Untuk sekadar ini dulu untuk kuliah kita pada malam ini, dan moga-moga kita dapat manfaat, dan insya-Allah permintaan daripada sahabat kita untuk kita berdoa terutama kepada jemaah yang diuji dengan kesakitan. Ada jemaah daripada Surau An-Nur ini, Bandar Seremban Selatan ni juga ada yang diuji dengan COVID, sakit COVID, dan ada juga dengan diuji dengan penyakit-penyakit yang lain. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga segala ujian yang diberikan itu diberi ketabahan, dan juga diberi kesabaran, dan diberi pahala, insya-Allah. Baik, sama-sama kita berdoa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا
وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته